Bab ma jaa ma yut'imul marid. Itu bab yang datang pada menyatakan apa yang dimakan oleh orang sakit. Orang sakit ni apakah makanan yang paling sesuai kita bagi makan ke dia? Ketahuilah saudaraku, adalah penyakit ni macam-macam. Dia start macam tu. Lah penyakit hak top ni penyakit apa tuan-tuan? High blood pressure, darah tinggi. Allah. Penyakit darah tinggi. Bangkit sembahyang subuh, masuk pancong tak keluar. Senang ya nak kena. Orang darah tinggi ni kebanyakan kena waktu subuh. Kebanyakan. Itu sebab orang pesan kita, kalau kita ada high blood pressure, tekanan darah tinggi, masuk pancong tak usah kunci. Tak usah kunci. Sat lagi apa akan jadi di dalam kita rebah ke, kita terleceh, kepala terantuk, tang mana ke, orang tak boleh nak masuk dalam pancong tu sampai nak, jangan tu. Satu sahabat saya, budak Teluk Bagan, sahabat baik, duduk dekat rumah saya di sana. Bini pergi kerja dulu pada dia. Bini nak keluar, dia duduk dalam pancong, duduk dalam bilik ayam. Bini kata, abang, saya pergi dulu nak. Tak bunyilah, tak bunyi. Suara kata okey ke, ha ke apa, tak bunyi. Sengap. Tapi bunyi, shower, ayam shower duduk turun, bunyi. Bini pun kata, abang, saya pergi ni. Bini pun anggap kata lelaki dia duduk mandi, dia pun turun pergi, start kereta, pergi kerja. Ni benda ni pukul 7 pagi. Sampai pukul 9 pagi, dia ada anak halui seorang, umur 4 tahun, 5 tahun, dengan pakai diapers, pakai pampers pun terbocong, terbarai, keluar daripada dalam rumah, pergi duduk dekat pos kereta di depan rumah ni, rumah perumahan ni, duduk sebut ayah. Jiran sebelah cikgu masa tu cuti sekolah, cikgu ni tak pergi sekolah lah, cuti, duduk basuh kereta, duduk tengok apa budak ni awak dia keluar main macam ni dengan diapers terbuka, terbarai. Ayah mana? Duduk tanya, duduk tunjuklah rumah, ayah. Cikgu ni pun pergi dekat pintu pagar panggil, tak ada respon apa, rasa tak sedap hati. Pergi dekat pintu rumah, masuk pintu pagar, pergi kat pintu rumah, jenguk tengok, panggil nama, tak ada apa, tak ada respon. Masuk pergi lagi dalam rumah, sampai kat tangga, duk dengar bunyi ayam, bilik ayam duk bunyi. Panggil lagi nama. Naik pergi tangga tu. Naik pintu bilik ayam duk terbuka sikit. Cikgu ni pun pergi dekat, pergi tengok tuan-tuan, atas lantai bilik ayam darah menyimbah. Tolak tengok jatuh, kaku dah tuan tu. Tenggelam punca dia pun, pergi pura-pura lari turun, panggil jiran lain. Ada orang perbandaran duk cuci apa ni, panggil. Ni main-main pakat tengok. Tuan, benda nak jadi, nampak? Dalam pada celah tu, dia telefon saya pun lari pergi juga. Nak buat turun dia dengan tangga sempit, rumah 2 tingkat dengan nak telefon bini dia, nombor pun tak ada, tanya siapa ada nombor bini dia, konu tak ada, koni tak ada, ni macam mana? Ambil handphone pula, handphone lock pula. Nak buka tak boleh, ni macam mana nak buat ni? Nampak tuan, benda nak jadi. Satu orang punya habuan ni tak tahu macam mana. Oh tahu rupanya dia ada masalah high blood pressure, darah tinggi. Dia kena. Dan most of the cases, banyak kes ni kena pagi. Masuk pancong kena. Ada dan masuk pancong ambil ayat sembahyang subuh. Rakaat pertama aja, rakaat kedua nak tui bangkit tak boleh dah, lembek sebelah dah. Satu rakaat okey lagi, rukuk, i'tidal, sujud, nak bangkit rakaat kedua tu, tui tak boleh dah, jatuh terduduk. Ni yang kita duk baca ni, dia kata penyakit hari ni macam-macam. Dia kata jantung saja, ya Allah, yang kata sakit jantung ni saja macam-macam duk ada dalam penyakit jantung ni. Kita tak mau sakit kepala ni, nak tahu kata sakit jantung ni sudah, tak payah sedar banyak-banyak. Bamai habang kata, ni kawan kita meninggal kemarin, tak nampak hang semayang mayat. Siapa dia? Abang nama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sakit apa? Tak tahu, dia kata jantung. Habis kita pun full stop, tak tanya lah. Jantung ni saja pun, ya Allahu Akbar, dalam jantung duk ada dalam dada kita ni, ada dia panggil heart failure. Heart failure, satu jenis sakit jantung. Dia ada heart valve disease, penyakit injap jantung. Nah, jantung ni pun ada valve juga. Dia ada 4 valve dalam jantung ni. Injap ni ada 4. Injap ni pula tuan-tuan, ada yang sakit injap ni boleh repair. Ada yang tak boleh repair, kena ganti dengan valve, dengan injap tiruan. Satu injap tiruan 10,000. Kena buang 3, belah 30,000. Cerita sakit jantung ni saja.
Bulan lepas anak menakan saya, anak abang. Kena injak. Operation pun 6 jam tuan-tuan. Injak ni saja 6 jam. Tapi doktor ni bagus. Doktor dekat GH Penang. Dia abang dulu dekat family ni. Dia kata, saya bagi tahu sebelum operation. Dia kata, valve ni, injak ni, dia kata, saya tengok dulu macam mana. Tapi tak boleh tahu. Melainkan, potong dulu, baru boleh tengok keadaan injak tu. Kalau boleh repair, dia kata dekat ayah budak ni, abang saya. Dia kata, kalau boleh repair, saya try repair. Kalau tak boleh, kita kena tukar injak lain. Abang saya tanya, apa beza repair dengan tukar? Dia kata, kalau repair, insya-Allah, possibility, kemungkinan untuk recover terus, tinggi. Dia kata. Kalau injak tu rosak dan doktor boleh repair, insya-Allah, dia boleh baik terus. Dia kata. Tapi kalau dia punya ni, teruk, dia kata kena tukar. Kalau tukar ni masalah, dia kata 10 tahun, kena potong, tukar lagi satu. Lagi sekali. Dia macam bateri kereta juga, dia ada expiry date dia. 10 tahun kena tukar, 10 tahun kena tukar. Tuan-tuan, siapa buat ni semua benda ni? Allah Subhanahu wa taala. Kita duk nampak engineer yang pergi reka enjin Lamborghini ni, hebat tak kira dah. Tuan-tuan, Allah lagi hebat pasal Allah boleh reka ni. Teknologi yang ada dalam badan manusia ni, Allah boleh reka sampai ke tahap yang macam tu. Sakit jantung ni juga dia ada heartbeat abnormal. Heartbeat, kita punya ni, apa? Heartbeat ni apa? Degupan. Degupan jantung ni, normal dia berapa kali degup seminit? Kalau normal, 60 ke 100, yang tu normal. Dia tengok umur. Dalam seminit, dia geduk. Kalau 60, 100, okey. Kurang pada 60, problem, lebih pada 100 problem. Tak pasal-pasal, geduk. Tu jangan tu balik tu saya dengar kuliah. Nanti semua sekejap yang dibuat leceh lah masjid. Heartbeat jantung ni pun satu penyakit lagi dok ada. Dia punya rhythm dia tu dia jadi merapu. Dia jadi laju, sekali dia jadi pelan. Pelan pun masalah, laju pun masalah. Jantung ni dia ada otot. Otot jantung tu satu part lagi yang boleh jadi masalah. Tuan-tuan, itu sebab ni Syekh Idris Al-Marbawi dia kata apa? Penyakit ni dia kata dia macam-macam dok ada dia kata. Tu belum bercakap dengan penyakit baru. Penyakit baru apa dia? Penyakit kanser. Orang Indonesia kata kanker. Kanser ni, orang kita kampung kata barah dulu. Yang top di dalam kanser ni, yang ramai orang kena ni apa dia tuan-tuan? Breast cancer. Orang perempuan kena kanser payudara. Tahu? Dah stage 4. Dah peringkat ke-4. Tak boleh buat apa dah. Pasal apa? Pasal dia berakak. Dia berakak. Akak dia dah pergi dah satu badan. Dah sampai dekat liver. Dah sampai dekat pankreas. Dah macam tu dah pergi. Penyakit kanser ovari, orang perempuan duk kena yang ni. Kanser rahim, kanser paru-paru. Kanser paru-paru ni kajian kata 87% orang yang kena kanser paru-paru adalah smoker. 87% yang kena kanser paru-paru adalah smoker. Tapi dia kata ada 13% tak pernah hisap rokok pun kena kanser paru-paru. Yang kata penyakit tuan-tuan. Punya jaga kena juga. Kanser kolon. Tuan-tuan tahu kolon? Usus perut. Kanser. Ujung kolon tu, usus perut tu, dia rectum. Dia panggil, tang tempat last tu. Rectum. Kanser juga di situ pun. Yang paling menakutkan, kanser, macam doktor pula malam ni. Kan? Saya suka baca cerita-cerita macam ni. Saja baca kita. Yang paling menakut apa? Tak sakit. Itu yang takut. Tak sakit. Sahabat saya sama batch dengan saya masa di College Islam Kelang dulu. Dia daripada College Islam, dia pergi US, dia pergi buat engineering, dia balik mai, dia form satu company engineering sampai jadi millionaire. Tiba-tiba satu hari buang air pagi, darah menitik. Tak, darah merah. Siapa ni? Tak sakit. Buah share ke apa ke? Duk ingat macam-macam. Pergi jumpa Dr. Panadol. Dr. Panadol kata apa? Oh, dia kata tak apa. Sakit dah, tak sakit. Dia bagi satu ubat antibiotik apa ke apa. Dia ni pun ambil balik makan-makan. Tak sakit, kira tak apalah. Dan kebetulan pula darah pun stop. Esok tengok tak ada. Okey lah. Lepas seminggu, tak dia menitik pula. Ish, awak ni. Tapi oleh kerana kawan-kawan ada ramai-ramai, dia pun duk teks masuk tanya ni, aku kena macam ni. Dalam kalangan kawan-kawan ni ada yang doktor, ada yang spesialis, ada yang apa. Dia kata ni cerita jangan melawak ni. Pergi dekat specialist center buat thorough check up.
check 100%. Apa-apa ambil tahu dulu sakit apa. Yang tu dulu. Baru kita sembang nak berubat macam mana. Tuan-tuan, ni yang takut ni, yang kata penyakit ni memang menginsafkan. Pipi, satu thorough check up, buat A sampai Z, dia main result kata, cancer rectum. Ujung usus perut tu, tempat last najis nak keluar tu, di situ cancer dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila dengar mulut doktor abang kata cancer, tuan-tuan, macam kena sumpah. Dia beritahu kat kawan pula. Dia kata, result kata cancer. Kawan-kawan ni pun dengar kata, hampir tengok second opinion, pergi tengok pendapat kedua. Mungkin ada kesilapan ke apa, mana kita tahu. Pergi hospital yang satu lagi. Buat macam tu juga, thorough check up juga. Saja, tengok second opinion. Pendapat kedua, sama. Dia keluar, cancer rectum juga. Daripada confirm tu, 3 bulan habis. Meninggal. Ni yang Syekh Idris Al-Marbawi kata, dan adalah penyakit ni macam-macam. Kanser saja pecahan dia, kanser kolon, dia main kanser perut, dia main kanser pankreas, dia main kanser prostat. Orang lelaki duk kena. Punca yang nak main ni macam-macam. Doktor kata kot ni, tapi dia antara punca dia apa dia? Orang lelaki bila nak terkencing tahan. Tu punca. Dia main berasa macam nak terkencing, duk tahan, dia rosak tempat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung kita. Jadi, kuliah perubatan banyak tu ya. Dia kata adalah penyakit ni macam-macam. Setengah daripadanya tak boleh makan apa-apa. Dia ada penyakit, tak boleh makan apa. Dia tulis di hujung kepala katil tu. On diet. Dia tulis tu. Kita ni dia punya duk rembiang apa. Telung, roti canai, telung. 2 biji pula lagi. Roti canai sekepin, tapi pi rimbuk telur 2 biji dalam tu. Ni, nak pergi tengok kawan sakit ni. Pasal apa? Pasal masa dia sihat, memang dia kalau pi kedai, roti canai telur, pesan. Telur rendah biji, Bawa tengok dia tanpa membuat benaya aku tak boleh makan apa ni lah ni kata. Tak boleh makan ni pula 2 macam. Sama ada dia tak dibenarkan makan, ataupun yang kedua dia pun dah tak lalu makan. 2. Dan setengah daripadanya boleh makan atas kadar. Dia kata ada, boleh makan tapi kontrol. Duk atas katil hospital ni, duk bunyi pun, duk bunyi gitu. Kawan main ziarah dia, main duk bising ke dia ni, balik pulau Derian tengah duk jenuh lah ni. Abang pula kat hamba Allah sakit ni. Dia tak balik pulau start lah dia kata. Allah, dia kata memang rancak tu. Rancak dia kata. Dia landung, esok main sikit. Nak rasa juga. Dia kata aku bukan kata tak boleh makan, boleh tapi atas kadar. Dia kata boleh, dia kata takat-takat 2 ulai boleh kot. Dia kata ambok mai tapi jangan bagi nampak kat depa. Yang kita sakit ni tuan-tuan, tak sakit ni dia gelak terah lah. Kalau kita kena baru ada kan. Dia macam tu. Dan setengahnya pula dia kata ada makanan yang dipantangkan dan dilarang makan. Dan ada makanan yang boleh dimakan. Ini satu macam punya penyakit pula. Hak ni tak boleh. Hak ni tak apa. Ni yang kata sakit ni. Maka dia kata di sini didatangkan oleh At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan atas Nabi SAW bagi makan kepada orang yang kurang sihat akan makanan yang ringan bagi perut. Apapun orang sakit ni, kita kena bagi sejenis makanan yang perut dia tak kena kerja kuat. Perut dia tak kena kerja kuat. Bawa main kacang nganyin memang teruk dengan pepak, dengan nak lepas masuk, dengan dalam nak. Jangan. Bawa main makanan yang perut dia tak payah kerja kuat untuk nak hadamkan makanan itu. Supaya tidak menambahkan penyakit itu ke atas badan dengan sebab makanan yang dia makan ni. Bagi makanan yang simple. Katanya dalam hadis dia kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhadha ahlahu al-wa'ku amara bil hisa'i fasuni'a. Maksudnya diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kena satu orang daripada keluarganya kurang sihat badan, maka disuruh Nabi SAW bagi makan kanji tepung, bubuk muai. Rupanya bubuk muai ni makanan yang disuruh oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam makan. Bubuk muai. Kalau kita masak, pergi bagi dia makan tak sedap, pergi belilah McD bagi kat dia. Bubuk ayam McD. Oh, ini Yahudi mana ni? Tak boleh Yahudi. Yahudi apa-apa hang tak makan dah yang lain. Dia boleh makan yang ni saja. Dah. Bismillah bagi dia makan. Kan? Tapi yang tu bodoh barah Yahudi lagi kan. Weh. Nah, lagu tu. Baik. So, Nabi SAW, kalau ada kaum keluarga Nabi sakit, Nabi suruh buat bubuk muai bagi hak sakit ni makan. Begitu. Kerana dia kata bubuk muai itu tidak berat atas perut untuk nak memakannya. Dia pasal dia bubuk, dia kira masuk dengan pepak, tak gaduh apa, tak gaduh, lagu tu suruh masuk dalam aja. Cantik. Dia kata, yakni mudahlah pencernaannya. Dia nak digest, dia nak hadam tu mudah. Dan tidak berat dan tidak payah untuk nak mencernakannya, seperti mana roti dan nasi dan sebagainya yang keras. Tengok orang sakit, bawa pergi apa tu, biskut sekepai penumbuk tu, pergi bagi yang tu kat dia. Duk gerit atas katil hospital bunyi krik 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 bunyi. Satu hospital duk cari ni, bunyi apa ni? Krik krik. Apa dia panggil biskut apa tu, hak nak makan cekok pecah tu. Lepas tu kena dengan kopi apa kira hujan-hujan rancaklah yang tu. Kan? Dia bagi yang tu, tengok orang sakit. Ya Allah. Bawa bubuk muai, dia kata. Kerana makan yang payah mencerna itu menambahkan kuat panas di dalam ma'idah. Ma'idah ni apa? Perut. Bila dia mesin nak kena jalan kuat, hampir lepas biskut kepai tu masuk dalam, mesin duk jalan, panas perut panas. Kan macam kita pakai handphone ni, kawan mana kata lama tak telefon, sekali telefon cakap 2 jam setengah. Sampai last sekali tak duduk di pipi ni, duduk gitu. Tanya tu awak tu pasal apa? Panas ni macam nak melecup pipi ni. Pasal guna lama sangat, dia panas lah. Macam itulah perut kita. Bila kita paksa dia jalan tak berhenti, non-stop dia jalan, perut jadi panas. Hamba Allah ni dah sakit, hampir kena dia macam tu pula. Saat esok, mereka masuk dalam grup, mereka teks kata, qalu inna lillah, jalan. Kita duduk pegang dadah. Biskut ni punya pasal ke apa ke? Memang pun, biskut tu lah yang jadi punca dia, kata. Nah? Dan apabila kuat panas, maka bertambahlah penat badannya. Jangan kita pergi dera orang sakit. Dan membawa kepada bertambah tak sedap badan dia. Dan orang-orang pun membuatlah bubuk muai itu sebagai suruh Nabi SAW. Biar Nabi suruh, Nabi kata dia ni sakit, buat bubuk muai bagi kat dia. Dia pun buat bubuk muai bagi. Summa amarahum fahasau minhu wa kana yaqul innahu la yartu fuad al-hazin wa yasru an fuad as-saqim kama tasru ihda kunnal wasakh bil ma'i an wajhiha. Kemudian daripada disuruh Nabi SAW akan mereka itu memberi makan kepada orang sakit itu akan bubuk kanji itu, kepada siapa yang tidak sedap badannya, maka memberi makan mereka itu akan dia. Bila Nabi suruh, mereka pun ikut cakap Nabi SAW. Dan adalah Nabi SAW bersabda bahawasanya bubuk muai itu menguatkan hati orang yang duka cita dan dhaif badannya. Orang sakit bila dia kena bubuk muai, dia jadi kuat. Siapa kata? Nabi kata. Nabi kata. Bila bagi bubuk muai kat dia, dia jadi kuat. Dan telah berubahlah kesihatannya. Daripada tak larat. Dia orang sakit ni, dia tak larat pasal apa tuan-tuan? Pasal tak makan. Tak makan, dia tak mau minum, dia apa. Jadi tak larat. Jadi bila bagi, dia boleh makan sikit dan dia dapat energi dia. Dia dapat tenaga dia balik. Dan menghilang ia akan panas daripada hati yang sakit itu. Yang ini tidak menjadikan naik panas hati, kerana lebih akan kemahuan dia. Jadi dia tak jadi marah. Bila main bubuk muai ni memang kena pula bubuk muai McD. Lagi dia tak marah. Dia kata, yang ni hang mai lah tengok aku kerak sikit. Dia kata kat kawan ni. Kan? Macam tu. Dan kembali ia seperti yang adat biasanya. Dihilang akan panas hatinya. Seperti keadaannya seorang daripada sekalian kamu, wahai sekalian perempuan, menghilangkan cemar daripada muka dengan air. Nabi buat contoh perbandingan. Orang perempuan kan, muka tak boleh tak elok sikit. Bila tak elok sikit kan, nak pergi basuh, nak bubuh balik. Mereka punya macam-macam bedak tu dalam beg. Beg tu, sekerat beg tu bedak kan.
Yang kata orang perempuan ni. Tengok bawa ni kata, apa dia ni bawa pistol ke apa ke? Dah, buka ni habuh pipi saja pun 5 jenis. Masya Allah kan. Ha. Dia tak boleh. Muka dia kita ni lebih kurang buat tak tahu tu je. Tapi orang perempuan ni macam tu. Macam itulah Nabi kata, orang yang tak sihat ni bila dia kena bubuk muai, dia segang balik. Macam orang perempuan muka comot, dia pergi basuh cuci dan dia rasa okey balik.